takfir jenazah, membincangkan kitab Sakaratul Maut, bersedia keadaan menghadapinya. Pertemuan terakhir kita pada tanggal 22 Ogos yang lepas, kita telah bicarakan tentang tajuk persoalan berapakah jumlah orang yang seharusnya ikut serta dalam melaksanakan solat jenazah berdasarkan sunnah, dan bagaimanakah cara solat jenazah perempuan. Dah selesai. Pada soalan yang ke-26 hari ini, bolehkah kita melaksanakan solat jenazah di dalam masjid? Ada persoalan juga. Bolehkah kita solat jenazah dalam masjid? Pada dasarnya solat jenazah dilaksanakan di tanah lapang. Di dalam masjid, tanah lapang, padang. Inilah yang lebih baik dan yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan solat jenazah. Ini yang terlebih baik, lebih afdal yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, katanya, demi Allah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembahyangkan jenazah Suhail dan Sahal bin Al-Baida di masjid. Hadis ini disampaikan oleh Aisyah seolah-olah untuk menyanggah dakwaan bahawa solat jenazah tidak boleh dilakukan dalam masjid. Sebab ketika Sayyidina Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu meninggal dunia dan kemudian jenazahnya dibawa ke Masjid Nabawi untuk disolatkan dalamnya, lantas sebahagian sahabat melarangnya kerana pada kebiasaannya mereka mengerjakan solat jenazah di luar masjid atau di ruangan yang terbuka. Maka berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, apakah sebenarnya maksud orang-orang ini? Alangkah cepatnya mereka melupakan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, demi Allah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembahyangkan jenazah Suhail dan Sahal bin Al-Baida di masjid. Ini peristiwa ketika Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meninggal dunia. Dah wafat Sayyidina Sa'ad, mereka nak bawa jenazah tu dah siap mandi kapan, bawa ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi, nak solat. Maka ketika itu sahabat semua menegah, mana boleh kita solat jenazah biasa kat luar. Kenapa Sayyidina Sa'ad ni nak bawa masuk dalam pula? Ni bid'ah ni, kata dia. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu anha pun kata, kenapa dia orang ni cepat betul lupa? Dulu kan Nabi pernah solat jenazah dalam masjid, bagaimana yang Nabi solat Sayyidina Suhail dan Sayyidina Sahal Al-Baidah di dalam masjid. Maknanya kalau Nabi pernah solat jenazah dalam masjid, kenapa tak boleh pula? Maka selepas itu barulah sahabat-sahabat membenarkan solat jenazah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ke dalam masjid tadi. Itu yang berlaku di zaman sahabat. Sebab itulah sehingga hari ini kita pegang solat jenazah boleh dilaksanakan dalam masjid ataupun surau. Dari sini dapat kita tahu bahawa solat jenazah dalam masjid adalah dibolehkan. Tidak ada larangan secara khusus menyembahyangkan jenazah dalam masjid selama bilangan orang yang akan menyembahyangkan ramai ataupun tempat terbuka sebagai tempat pelaksanaan solat jenazah cukup jauh, sehingga tidak memungkinkan semua orang yang hadir ikut pergi ke sana. Biasanya zaman Rasulullah dulu, mereka solat jenazah di lapangan tepi kubur. Masa sebelum nak kebumi jenazah, maka dekat tepi kubur tu dia akan buat solat tanah lapang, boleh solat situ. Tapi kita sekarang ni kubur jauh. Sini kubur kat mana selalu? Sungai Besi, kat kamp tentera tu. Jauh daripada sini. Kan maknanya kalau nak pergi sana pun kena naik motor, kereta. Jadi tak semua orang boleh pergi sana. Maka kalau untuk orang tempatan sini, maka kita lebih senang nak berkumpul dalam masjid. Sinilah tempat dia. Maka diharuskan. Tak ada masalah, ya. Keadaan demikian diterangkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jika kubur itu tak jauh daripada rumah si mati, maka lebih afdal, lebih utama melaksanakan solat jenazah di lapangan terbuka yang berhampiran dengan perkuburannya. Kalau dekat, kan lebih afdal situ. Kita masih lagi di Masjid Surau. Tapi kalau mazhab Hanafi, sebahagian mazhab Hambali, mereka lebih suka solat jenazah di tanah kubur. Contoh macam saya tengok warga Bangladesh, dia selalu request, pukul berapa nak sampai tanah kubur? Kita kata selepas solat jenazah.
Oh, kami solat jenazah kat kubur, kata dia. Okeylah, kita membawa jenazah kat kubur, dia letak, tu yang mereka buat tu orang ramai. Tanah lapang. Itu yang mereka buat. Jadi tak ada masalah. Itu lebih baik kerana apa? Orang lain yang tengok kebetulan lalu pun boleh ambil kesempatan, ambil peluang. Sebab pahala solat jenazah ni besar. Besar ya. Satu qiraat. Ya, satu qiraat tu besar. Sebesar Uhud. Saya baru minggu lepas balik daripada umrah. Kan? Jadi kita pergi ke kawasan-kawasan sejarah, antaranya Bukit Uhud. Bukit Uhud ni 7 km perjalanan. Panjang dia. Diameter dia katanya lebih kurang 24 km. Tinggi lagi. Besarnya ya Allah Bukit Uhud. Itu pahala untuk orang yang solat jenazah. Allahu Akbar. Kalau besar tu solat jenazah punya pahala, apatah lagi perkara-perkara lain dalam hal urusan jenazah. Sebab solat jenazah tu benda mudah. Mandikan jenazah, kafan ke jenazah, gali kubur, itu lagi susah. Jadi lagi susah, tentulah pahalanya lagi besar. Allahu A'lam. Tapi itulah dia. Apatah lagi kalau solat jenazah tu dibuat di tempat-tempat yang digandakan. Sebagaimana Nabi sebut, solat di Masjidil Haram 100,000 kali ganda. Solat di Masjidku Nabawi 1000 kali ganda. Kan lepas solat, kalau biasa orang pernah pergi umrah, pergi haji, tiap-tiap kali lepas solat mesti ada Bilal akan komatkan. Salatul arwahi rahimakumullah. Lepas tu kita pun pergi tunggu kan. Lepas tu imam pun solat. Waktu tu kadang-kadang tengok ramai orang bangun balik. Rugi. Ya. Sebab pahala solat jenazah tu 1 qiraat. Buat pula dekat Masjidil Haram 100,000 kali ganda. Kali ganda ya. Bukannya kali 100,000. Bukan kita fikir satu pahala qiraat kali 100,000. Maknanya 100,000 pahala qiraat. Tidak. Dia dikira berganda. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 dan seterusnya. Maknanya gandaan tu berganda-ganda lagi. Tadi tu baru 7 kali ganda. Kan? Maknanya 100,000 kali ganda. Ya Allah, besar pahala. Rugi siapa yang meninggalkan perkara yang peluang yang kita ada kan. Baik. Jadi itulah yang diutamakan dalam solat jenazah di lapangan terbuka. Adapun jika jauh daripada tanah kubur, maka tidak jadi masalah di dalam masjid ataupun di surau. Baik, sebelum masuk ke soalan 27, ada soalan? Kita boleh buat dalam fiqh jenazah ni, boleh tanya soalannya. 27. Bagaimanakah cara solat jenazah dan mendoakannya? Bab ni kita semua dah tahu dah kan, solat jenazah. Kan? Biasa dah buat. Berapa rakaat solat jenazah? Si baik, 4 takbir dibakar saput. Takut ada orang confident. Saya pernah tanya soalan kat satu surah tu. Confident jawab 2 rakaat. Jadi jangan. Kita sasul lah kot. Kan? Kita sebut berapa rakaat, terus 2 rakaat kan. 4 takbir, tidak ada rukuk. Solat jenazah terdiri daripada 4 kali takbir dan tidak ada rukuk, sujud, tak ada lain. Ya? Ada juga yang mengatakan 5 kali takbir. Tapi pendapat yang kuat adalah 4 kali takbir sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama dalam mazhab Hanbali dan juga ahli hadis. Dia kata 5 kali takbir tu tak termasuk takbiratul ihram. Allahu Akbar takbiratul ihram kan. Lepas tu baru Allahu Akbar baru Al-Fatihah. Itu solat sunat hari raya. Dia lain. Dia takbiratul ihram tu tak dikira. Ya. Lepas tu kalau kita 7 kali takbir tu tak termasuk dengan takbiratul ihram. Ya. Tapi dalam solat jenazah, takbiratul ihram yang pertama tu dah dikira takbir pertama dah. 4 kali takbir. Pada takbir pertama Rasulullah SAW membaca surah Al-Fatihah. Ada orang menimbulkan persoalan, bagaimana jika lepas Al-Fatihah boleh tak baca solat sunat surah sunat? Surah-surah lain. Dan macam kita lah solat Al-Fatihah kita nak baca Al-Kafirun ke An-Nas ke, boleh ke tidak? Ya. Maka dalam hal ini pernah dilakukan oleh Ibnu Abbas. Terkadang Ibnu Abbas radhiyallahu membaca surah Al-Ikhlas selepas membaca surah Al-Fatihah. Tapi setakat yang diketahui hanya Ibnu Abbas sahaja yang buat demikian. Makna kata majoriti salafus soleh, sahabat-sahabat tidak membuatnya. Maka kalau nak buat terpulang, tapi kebiasaannya tidak buatnya. Baik. Dan kadang-kadang Ibnu Abbas membaca surah Al-Fatihah itu dengan suara keras.
Macam kita baca subuh tadi, imam baca suara keras, jahar kan. Maka hal itu untuk mengajar kepada orang Muslim, orang muslimin, bahawa inilah cara solat jenazah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Maka itu untuk tempoh mengajar bolehlah. Kita semua sekarang dah maklum, ya. Sebab itulah antara perkara sunat juga, sebelum kita solat jenazah, imam kena maklum pada jemaah macam mana kaifiat solat jenazah. Sebab tu semua orang tahu, tak biasa, ya. Okay, niat simple je, jangan kita ajar yang berat-berat. Soli sunnatul hadi, tak payah. Sahaja aku solat jenazah 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Simple je. Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua selawat, takbir ketiga doa. Allahumma fir lahu lelaki, Allahumma fir laha perempuan, Allahumma fir lahum ramai. Kemudian takbir keempat salam. Kita terang macam tu je. Itu yang ringkas, ya. Pada takbir kedua, Rasulullah SAW membacakan selawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah ni macam kita selawat jenazah, apa solat masa tahiyat lah, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sekat tu je, ya. Kemudian pada takbir ketiga, Rasulullah membacakan doa untuk si mati. Sayyidina Auf bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan seorang laki-laki meninggal dunia pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Lalu baginda laksanakan solat jenazah kepadanya. Ketika itu aku berdiri di belakangnya sehingga bajuku menyentuh pakaiannya dan aku mendengar baginda membaca doa. Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma afi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkan dosanya, ya Allah limpahkan rahmat kepadanya, ya Allah maafkanlah kesalahannya, muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah kuburnya, mandikanlah dengan air salji, air sejuk, bersihkanlah ia daripada dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan sebagaimana pakaian putih bersih daripada kotoran dan noda. Gantikanlah rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia, dan isteri yang lebih baik daripada isterinya di alam dunia. Hadis riwayat Muslim. Maknanya ini doa yang disunatkan. Sunahkan kita, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu antara yang ringkas, ya. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha untuk wanita. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum untuk jenazah yang ramai. Kalau jenazah pondan macam mana pula? Sudah kan. Pondan yang dah tukar badan dia, dah renovate. Lelaki kan? Bukan Allahumma fir lahu hahum. Jamak semua sekali kan. Ataupun sebab dah confuse Allahumma fir lahaha kan. Double ha pula kan. Tak. Tetap Allahumma fir lahu. Bagaimana pula kalau jenazah kunsa? Kunsa ni 2 alat kelamin, ya. Yang mana ikut pada kecenderungan dia pada waktu hidup. Walaupun pada IC dia tulis nama lelaki, tapi waktu hidup dia macam perempuan, datang haid apa semua ni, kunsa yang kepondan. Makna kata walaupun secara dokumen lelaki tetapi hidupnya macam perempuan, maka kita uruskan secara perempuan. Itu cara dia. Ya, kalau pondan itu yang dibuat, ya. Kalau kunsa semula jadi, ya, ikut pada kecenderungan dia waktu hidup. Macam mana nak tahu? Tanyalah keluarga dia, kawan rapat dia, waktu hidup dia macam mana. Ya. Baik. Kemudian Auf bin Malik radhiyallahu berkata, demi Allah pada waktu itu aku berangan-angan bahawa akulah yang sedang disolatkan oleh Rasulullah SAW, memandangkan doanya yang amat baik sekali. Doa ni tak apa, kalau kita panjang lagi pun tak apa. Sekiranya kita tak tahu, alamak tak tahu pula kan, nak sebut nak baca doa tak tahu, baca dalam hati. Jangan lepas, ya Allah ampunkan dosa ni, ya Allah dah mati, rahmatilah dia ya Allah, luaskan lubang kuburnya ya Allah. Apa yang kita tahulah, doa je dalam hati. Sepanjang mana, selagi mana imam tak angkat takbir lagi, kita pun doa dalam hati dia, ya, tu boleh, tak ada masalah. Selepas itu Rasulullah SAW bertakbir yang keempat dan mengakhirkan salat jenazahnya dengan mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan, ya. Jika mengucapkan salam 2 kali juga dibenarkan, sebagaimana riwayat oleh Ibnu Al-Mughaffal daripada Maqal bin Yasar radhiyallahu disebutkan bahawa Rasulullah SAW mengucapkan salam sebanyak 2 kali
berdasarkan hadis riwayat Ad-Daruqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan lain-lain, dan disahihkan. Imam boleh mengucapkan salam 2 kali jika dia menginginkannya. Namun kebiasaannya seorang imam cukup mengucapkan salam 1 kali sahaja. Ini ikut pada uruf lah pada tempat kita. Lepas takbir yang ketiga, takbir yang keempat, Allahu Akbar, tak baca doa pun tak apa. Tunggu imam. Biasanya imam akan bagi salam terus. Itu kalau kat Mekah lah, kat Madinah. Sekejap je. Yang takbir ketiga tu lama. Kita dah berdoa dah. Lama lagi. Imamnya pun ni kan. Dah habis, aku tak perasan kan. Lama sangat kan. Tiba-tiba Allahu Akbar, takbir keempat, Assalamualaikum warahmatullahi, dah habis. Maknanya tak ada baca apa-apa. Itu pun boleh. Tapi kalau kebiasaan tempat kita, ada bacaan juga. Tak boleh. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafdinna ba'dahu wa'fir lana wa lahu. Itu boleh. Ataupun kalau kita kata seandainya imam takbir keempat tu dia ada ruang, maknanya dia ada doa dan kita pula tak hafal doa dia. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali pun cukup. Tapi kebiasaan di tempat kita 2 kali. Buatlah 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Janganlah kita kadang-kadang bawa balik umrah kan. Kita tahu imam kat sana buat sekali je. Tiba masa kematian kat sini kita pun buat sekali juga. Nanti orang yang tak faham bergaduh kan. Imam ni salah ni, patutnya 2 kan. Jadi kita ikut uruf setempat, adat setempat. Dah biasa 2-2 lah. Ya? Macam kita lah sini biasa buat kunut. Kat sana tak ada kunut. Jadi ikut keadaan setempat. Bagaimana keadaan mereka, kita pun ikutlah. Ya. Baik, selesai perkara yang ke-27. Soalan? Okey. Tapi keluarga anak dia ada semayang ramai. Jadi kalau semayang yang kedua tu dikira. Yang pertama yang dikira. Macam mana tu kan? Okey, baik. Soalan tu Haji Bakar, lepas dia uruskan jenazah kat hospital, dia nak solat jenazah. Biasalah kita akan solat jenazah. Tapi keluarga kata, tak, kami nak buat solat jenazah di kampung. Kata dia, yang pertama, solat jenazah pertama tu yang dikira. Yang kemudian tu tak dikira. Betul ke persoalan tu kan? Jawapannya tak betul. Ya. Kadang-kadang kita ni dicampur adukkan hukum. Misalan, dia kata kain kafan tak boleh berjahit. Maknanya kalau nak pakai baju jubah tak boleh. Kalau pakai telekung kena koyakkan jahitan dia tu. Kalau kain batik kena gunting kain batik tu. Ini salah. Yang tak boleh berjahit kain ihram je. Kain ihram yang kita pakai nak buat haji, buat umrah, itu tak boleh jahit. Kan? Dan dalam hal ini juga, dia kata yang pertama tu yang dikira. Sama juga dalam hal haji umrah, tahallul. Kan? Lepas kita dah selesai sa'i, kita nak keluar, nak tahallul tu. Kalau kita rasa kita nak botak, kan? Bukan kat situ tempat dia. Kita kena balik hotel, cari kedai gunting baru boleh botak kan rambut kita. Tapi kalau kita kat luar tu kan biasanya dekat tempat tu dah ada dah. Halal dia buat gunting kan. Kita pun kata okeylah. Lepas tu dia gunting sikit rambut kita. Tak. Dah habislah, selesailah. Tapi setakat tu je lah kita dapat. Maknanya ganjaran gugurnya dosa tu ibarat rambut tu gugur. Sikit tu je lah. Lepas tu kita balik hotel nak botak. Itu tak dikira tahlul dah. Sekali pertama tu yang dikira. Maknanya kalau kita dah keluar daripada sa'i tu nak buat tahlul, dia tahan dulu. Maknanya tak payah nak cukur ke apa sampai dah jumpa kena gunting, okey botak kepada saya. Maka pahala dikira di situ. Maka berbeza dengan keadaan solat jenazah tadi. Solat jenazah ni boleh buat banyak kali. Dan tidaklah dikatakan yang pertama tu yang diambil. Sebenarnya diambil banyak kali, lagi banyak lagi bagus. Ini sebagaimana ketika Rasulullah SAW wafat. Ya, sebelum Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu pernah tanya, "Ya Rasulullah," dia tanya, "nanti kamu mandi, ketika kamu meninggal dunia, wafat nanti, siapa yang akan mandikan jenazah kamu?" Maka Rasulullah kata, "Yang akan mandikan aku ialah Ahlul Bait." Mana Ahlul Bait? Antara Ahlul Bait yang mandikan jenazah Rasulullah, Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Ali, itu antaranya.
Ya, ada 4 orang yang mandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang akan solatkan kamu, kata Sayyidina Abu Bakar, yang mula-mula sekali setelah kamu dah siap selesai sempurnakan jenazah aku, biarkan aku bersendirian. Ketika itu aku bersama dengan Allah. Jenazahku bersama Allah. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam dan juga malaikat-malaikat lain solatkan jenazahku. Kemudian barulah ahlul bait dalam keluargaku, keluarga Rasulullah. Kemudian barulah sahabat-sahabatku yang rapat. Kemudian barulah sahabat-sahabatku yang kemudian. Kemudian barulah jemaah muslimin. Kemudian barulah jemaah muslimat. Maka berlapis-lapis sebab rumah Rasulullah kecil. Tak solat jenazah tu kan, Masjid Nabawi kan kecil je tapak asal tu rumah Rasulullah. Jadi jenazah Rasulullah wafat hari Isnin, dikebumikan pada hari Rabu, 14 Rabiul Awal. Kan? Maknanya Rasulullah meninggal 12 Rabiul Awal. 14 Rabiul Awal, 3 hari. Kenapa? Kerana ramainya orang Islam yang nak solatkan jenazah Rasulullah. Dan dalam masa sama, sahabat-sahabat tengah bermusyawarah untuk lantik siapa khalifah ganti Rasulullah. Maka itu asbab. Maka nak kaitkan tadi bahawa solat jenazah tu tak kisah, lagi banyak lagi bagus. Sebab tu saya sarankan, kalau ada kematian dalam keluarga kita berlaku waktu malam ataupun berlaku waktu siang, tapi nak kebumikan lambat, petang nanti ke apa ke, maka bila kita dah selesai urusan dokumen, dah dapat permit kubur, surat daftar kematian tu, jangan tangguh lagi, terus uruskan jenazah, mandi, kafan terus. Walaupun kata malam ni meninggal, besok baru nak bawa ke surau nak mandi, boleh, tapi kerugian. Kalau kita uruskan awal, ada 4 hikmah yang kita akan dapat. Pertama, kita mudah uruskan jenazah tu, dia lembut, lagi badan lembut, tak keras. Lepas daripada tempoh 4 jam, 5 jam, dia akan mula keras badan dia, darah beku, urat kejang kan. Maka benda begini menyukarkan orang nak mandikan jenazah. Yang kedua, bila dah selesai mandi, kafan, kita letak dekat tempat untuk orang ziarah, maka orang yang datang ziarah tu akan melihat jenazah dalam keadaan bersih, wangi. Was bersih, wangi. Maka dalam hal itu, dia akan tengok jenazah, dia akan cakap yang baik-baik. Oh, macam tidurlah arwah ni kan, wanginya arwah ni, baik je arwah ni kan, nampak. Maka ucapan yang baik-baik akan keluar daripada mulut orang yang hadir. Nabi sebut dah, barang siapa yang hadir menziarahi jenazah hendaklah ucap yang baik-baik. Kerana ketika itu malaikat mengaminkan setiap kata-kata kita. Maka bila ziarah jenazah, cakap baik-baik. Baik dia arwah ni kan. Sebab itulah antara kias kepada kita lepas solat, imam cakap, apa kita nak saksi pada mayat ini? Baik, kan? Apa nak saksi pada mayat ini? Baik. Kias kepada tadilah. Malaikat mengaminkan setiap kata-kata kita. Kan? Tapi kalau kita sediakan jenazah dalam keadaan yang belum mandi, dalam keadaan muka sembab, keluar lendir kan, biasa kan, belum mandi, tak kemas, bau lagi keluar, maka orang datang, dia tak akan cakap wanginya roh ni, tak, dia diam je lah kan, rugilah, tak ada apa-apa ucapan yang baik diterima. Dan mungkin orang yang datang tu tak tahan duduk lama sebab bau busuk mayat. Cakap baca Al-Fatihah, betul dia keluar, tak adalah nak baca Yasin ke, tahlil arwah ke, maka tak dapat keuntungan kat situ kan. Yang ketiga, bila kita uruskan jenazah cepat, kan, orang boleh solat jenazah, kita boleh bagi peluang. Sebab kalau kita katakan malam ni meninggal, besok nak uruskan mandi kafan, maka jiran, kawan-kawan kita, saudara kita jauh-jauh, semua dah boleh datang dah. Pukul 2 pagi, 3 pagi dah ada orang datang dah. Jadi di antara tengah malam tu, mungkin di antara yang datang tu tak dapat tunggu lama. Minta maaf lah, besok saya ada mesyuarat ni, besok saya ada kursus, saya tak dapat nak bersama. Maka rugilah pada dia jika tak dapat solat jenazah. Cuba bayangkan kalau dah siap mandi kafan, saya solat dulu ya, solat lah, solat, keluar solat. Setiap kali orang datang boleh solat. Maka orang yang datang tu dapat pahala. Itu hikmah dia. Yang keempat, untung pada si mati juga, sebab ramai yang solatkan jenazah dia sepanjang malam tu, sementara tunggu esok, ramai orang hadir solat jenazah dia. Maka itu yang lebih baik. Dan ada juga persoalan, bagaimana pula kalau solat jenazah tu dibuat 2 kali? Bukan tadi berkali-kali orang lain, tapi orang yang sama 2 kali. Contoh di hospital sekali dah, dan dia balik ke rumah, kat masjid sekali lagi. Maka di situ
dari sudut amalan, Rasulullah tidak pernah buat demikian, sahabat-sahabat tak pernah buat demikian. Maka tidak ada satu hukum yang konkret mengatakan sama ada benda itu dilarang ataupun dibenarkan. Maka dalam hal ini khilaflah. Maka dalam hal ini kita ambil jalan tengah. Sekiranya orang itu orang luar, contohnya kita yang menguruskan jenazah tu, kita uruskan jenazah ke hospital, dah solat. Lepas tu sampai ke rumah arwah, kita hantar orang nak buat solat jenazah, kita tak payah solat, sebab kita dah sudah tadi. Dan sekiranya pula itu ahli keluarga yang dah uruskan jenazah ke hospital, dia solat jenazah ke hospital, kemudian bila dekat masjid ada nak buat solat jenazah, dia pun ikut sekali juga. Kenapa ahli keluarga kena ikut? Kerana bimbang kalau dia tak solat jenazah akan fitnah pada dia, timbul fitnah. Tengok tu anak dia lepak kat luar, orang solat kat dalam tu, dia duduk kat luar. Orang tak tahu dia dah solat dekat hospital. Maka keutamaannya biarlah dia solat bersama walaupun 2 kali. Kerana mengelakkan fitnah itu lebih afdal. Allahu a'lam. Ya. Betul juga. Tuan Haji kata, tak maaflah kalau sekiranya tak solat sekarang, berlaku tengah jalan, aksiden ke, jenazah tu mungkin akan kotor balik ke, macam mana? Mungkin akan berlaku macam tu. Itu betul juga. Ya, risiko sekiranya tak solatkan jenazah awal, katanya nak sampai ke kampung nanti baru nak solat. Di tengah jalan tiba-tiba berlaku pendarahan, sama ada kerana aksiden sekali lagi ke, ataupun memang keluar daripada badan dia sehingga mengotorkan kain kafan, nampak jelas darah tu ke najis ke, maka di situ hukum bertukar. Mana hukum bertukar tu ialah jenazah tu tak boleh disolatkan, dia perlu dibersihkan balik najis dia tu, darah dia tu, bukan mandi ya, dibersihkan bahagian yang kotor tu, digantikan dengan kain kafan yang baru boleh solat jenazah. Dia tak boleh, darah ni kita solatlah, tak boleh. Sebab syarat solat jenazah dalam keadaan suci dan bersih. Tapi sekiranya dia dah solat dekat rumah, dekat hospital, solat jenazah dah, di pertengahan jalan keluar najis, darah kotor kat kafan dia, kemudian sampai ke hospital, kat rumah dia, kat masjid, nak solat sekali lagi, boleh tak? Hukumnya boleh. Kenapa? Yang pertama tadi dah terangkat dah hukumnya, solat jenazah. Yang seterus tadi itulah sunat pada orang yang hadir. Bukan rukun pada jenazah dah, sunat pada orang yang hadir. Dia nak solat-solatlah. Bukan bergantung pada keadaan jenazah tu ada najis ke tidak. Sebab tu dah dikira sunat untuk pada yang hadir. Itu tak apa. Maka dia tak payahlah gantikan kapan baru ke apa ke, boleh terus ke bumi jenazah. Itu kena faham. Ya, sebab apa? Kerugian kalau kita lambatkan solat jenazah ataupun kita lambat uruskan jenazah. Ya, baik, Allahu a'lam. Ada soalan lain? Baik. Ya, silakan. Bagaimana kita nak urus dalam ICU? Baik. Soalan yang kedua, bagaimana kita nak tahu dia itu betul-betul adakah ada dokumentasi yang menunjukkan sebab ada dalam satu usaha bersama dengan yakin dalam dia dalam ada orang tanya usaha itu perlu diletakkan dalam ICU tapi tidak dijawab. Jadi bagaimana kita nak clarify. Baik. Terima kasih. Soalan imam kita, sekiranya dia dah hidup sebagai lelaki, kita kenal lelaki, tapi bila masa remaja dia tukar jadi perempuan, dan keluarganya kata dia ni kunsa, kata keluarganya lah,
Dan bila dia dah tukar perempuan, bila dia meninggal, keluarga minta uruskan secara perempuan. Tapi pada dasarnya IC ditulis lelaki. Macam mana soalan yang kedua tu mungkin berkait jugalah. Macam mana nak confirmkan yang dia tu memang lelaki ataupun perempuan sedangkan IC dia lelaki. Mungkin di sini kita kena pertama, sekiranya jenazah tu kita tahu lelaki. Saya terus jawablah sekali dua soalan kita kenal dia lelaki. Tapi bila dia dah berubah jadi perempuan, dia perempuan pula dia ni kita kenal kan. Keluarga kata dia kulsa. Keluarga yang kata, ya. Dan sekiranya kita yakin pada jawapan keluarganya, maknanya kita nak kata dari sudut menentukan tu memang pada keluarga. Sebab kalau dokumentasi, dia tetap tulis pada asalnya lelaki dan kita lahir kan, sejak beranak lelaki lah kan. Jadi sudut kan kita nak minta surat doktor tunjuk bahawa dia ni kulsa. Itu macam terlalu rumit pula, kita nak minta surat doktor lah apa semua kan. Jadi cara selamat ialah kita minta keluarga sendiri yang uruskan. Minta keluarga sendiri uruskan. Sekiranya kau kata memang dia perempuan kan. Memang dia perempuan, dia hidup cara perempuan, dia datang haid. Maknanya keyakinan tu jatuh kepada keluarga dia. Hukum dia kepada keluarga dia lah. Kalau dia tipu, keluarga dia dalam menanggung. Jadi bila dia kata perempuan, maka orang perempuan pula bolehlah uruskan. Kalau keluarga dia nipu kan. Jadi itu keluarga dia yang menanggung. Kita yang buat tak ada masalah. Kita buatlah. Kerana kita nak lepaskan fardu kifayah tadi. Ya. Sebab setakat ni memang dari sudut IC ke apa, JPN tak pernah clarify kunsa kan pada status tu. Lelaki perempuan dua tu saja kan. Sebab kadang-kadang ada orang yang mendakwa dia kunsa sedangkan dia ubah jantina sendiri. Kan, operation. Kalau kita nampak memang dia berlaku operation kerana ubah jantina orang tu kan, maka kita tahu, kita yakin, maka kita tinggalkanlah. Tapi kalau dalam keadaan kita samar-samar, kita tak tahu pun, tak pernah nampak pun operation ke apa, tapi kalau kata dia memang perempuan, dia memang kusa tapi hidupnya macam perempuan, maka kita pegang pada tu. Allahu a'lam. Saya ikut apa yang daripada dia minta apa, kalau orang dia kata dia perempuan dan buat wife, saya tak ikut. Tapi saya tak kata jalan tengah keluarga dia ambil. Betul. Keluarga dia ambil selesai kan. Seperti juga ya. Sebab kadang benda ni rumit ya nak selesaikan. Jaranglah, kes jarang berlaku tapi ada berlaku juga kan. Okey, insya-Allah soalan lain kaitan dengan solat jenazah ni. Dia buat ni apa nama hal-hal yang kita katakan tentang unsa ni hanya keluarga je yang dapat confirmkan. Kita nak kata lebih pun susah kan. Allahu a'lam. Ya. Baik, ada soalan? Okay, kita ambil soalan yang terakhir, yang ke-28. Apakah pahala menyelenggarakan jenazah? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha wa turfana 'ada minal ajri biqadri kiratin kullu kiratin kajabal Uhud." Barang siapa yang menyaksikan orang yang meninggal dunia sampai dia disolatkan dan dikebumikan, maka dia pulang dengan bawa pahala 2 kirat emas. 1 kirat sebesar gunung Uhud. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yang merupakan hadis yang kita jelaskan tadi, pahala tentang kirat. Orang yang ikut solat dan orang yang ikut hantar jenazah ke kubur, pahalanya 2 kirat. Kalau buat salah satu, 1 kirat lah. Maknanya pahala untuk 2 benda yang ringan. Solat jenazah ringan, dia 4 takbir. Ikut jenazah, ikut, bukannya mengangkat, ikut pun dah dapatkan pahala 1 kirat. Maka di sinilah dikiaskan bahawa amalan yang ringan itu pun dapat pahala besar, apatah lagi kalau benda yang lain, mandi, kafan, ya, orang yang mengangkat jenazah, orang yang turunkan jenazah ke dalam lahat, orang yang gali kubur, orang yang kambuskan, lagi besar pahala dia. Itu lubuk pahala tu kan. Rugi siapa yang tinggalkan. Itulah kita kalau nampak ada jenazah, kalau dah solat sini, nak bawa ke van kat depan, berebut nak angkat, dapat capai jadilah. Sentuh je kan. Bukan kerana nak ambil berkat orang mati tu. Tidak. Kerana kita nak pahala tadi. Mengangkat jenazah tadi pun.
Mudah-mudahan tercatat juga pahala kita kan. Jadi benda itu jangan ditinggalkan. Sebab solat jenazah ni paling ringkas, paling mudah. 4 takbir saja. Tapi pahalanya sebesar qiraat. Allahu Akbar. Ya? Ada soalan tuan-tuan? Pak Hiran? Kita insyaAllah dalam pukul 7 kita akan berhenti. Ya tuan? Meragukan? Oh, tinggalkan. Maksudnya tinggalkan tu ialah urusan mandi kafan. Bukan tinggalkan. Maknanya kita serahkan pada keluarga dia untuk uruskan. Tapi solat kita kena buat lah. Dia tak boleh kita tak nak buat. Sebab apa? Itu fardu kifayah. Kadang-kadang ada orang yang pertikaikan tentang hukum orang yang tentang solat jenazah ni, dia tak terkait dengan soalan tadi. Jika orang tu mati buat dosa besar, maksiat, bunuh diri saja, maka tak payah solat jenazah dia. Kan? Perkara ini pernah berlaku di zaman Rasulullah. Seorang sahabat bunuh diri. Maka Nabi tahu dia bunuh diri, Nabi tak solatkan jenazah dia. Bila Nabi tak solat jenazah dia, sahabat-sahabat pun tak solat jenazah dia. Maka sampailah berikutnya. Maka tak diceritakan lanjut tentang keadaan jenazah tu. Bagaimana, adakah ada orang solatkan kemudian ataupun tidak. Allahu a'lam. Maka dalam hal itu, ada ulama kata, orang yang mati bunuh diri, maka tak payah solat jenazah. Itu pendapat yang keras. Namun, kita kena fikir dari sudut secara meluas. Orang yang bunuh diri itu, kita confirm ke dia mati kerana memang dia nak bunuh diri. Ataupun sebelum dia bunuh diri itu, dia berlaku masalah mental, ataupun dia dirasuk, ataupun kerana dipaksa. Maka dalam hal ini kita tak boleh nak baca, tak tahu. Tak ada siapa yang nak boleh justifikan benda tu secara konkret kan. Maka kita dalam sangkaan yang baik itu dalam selamat. Ya, kata orang biar tersalah ampun daripada tersalah hukum, kata orang kan. Makna kata lebih baik kita solat jenazah dia. Dan terserah pada Allah Ta'ala bagaimana hukumnya. Ya, kita masih anggap dia sebagai orang Islam. Tapi kenapa Nabi tak solat? Nabi tak solat kerana Nabi membenci perbuatan bunuh diri. Sebagai satu ibrah pengajaran kepada kita, jangan bunuh diri. Nabi tak solat kerana tu. Sebagaimana orang yang kias kepada orang yang berhutang. Nabi kata rohnya ada hutang ke? Ada. Nabi pun nak pergi. Tapi bila sahabat kata aku akan tanggung hutang dia, baru Nabi datang. Makna kata bahawa Nabi pergi itu bukan maksudnya Nabi kata tak boleh solat jenazah. Nabi tak kata itu pun. Tapi kerana Nabi nak menunjukkan bahawa Nabi benci perbuatan tu. Nabi benci orang yang menanggung hutang. Maksudnya begitulah. Ya. Jadi kalau kita dapat kes-kes yang mana kerana bunuh diri, gantung diri ke, terjun bangunan ke, maka kita yang hadir kat situ solat je lah. Buat sekali ya. Kerana terserah pada Allah tentang keadaan dia. Kita hanya buat kerana kita nak kejar pahala qiraat tadi. Wallahu a'lam. Ada soalan, tuan? Uzur. Baik. Okey. Pertama. Baik. Okey, dua soalan daripada Tuan Haji ni. Pertama, bagaimana cara pengurusan jenazah, reput, terbakar, mayat yang busuk dan sebagainya. Kedua, ketika dalam kubur jenazah diiringkan ke kanan, maka biasanya dibuka wajahnya. Jadi bagi jenazah yang reput busuk tadi, adakah kita perlu buka? Bagi Tuan Haji kata tak payah buka. Adakah perkara itu betul ataupun salah kan? Jadi penjelasannya. Jadi patutnya kita tujuh boleh je? Lajak sikit ya. Jadi jawapannya ialah bagi orang yang bagi jenazah yang reput, yang busuk, bulat, kita tahu kelemahan kita ialah kita tak mampu nak menahan bau yang busuk daripada mayat. Kerana bau mayat ni lagi busuk daripada bau bangkai. Itu hakikat diri kita. Yang busuk. Kucing mati tepi jalan, kita lalu boleh hadap lagi bau dia. Walaupun busuk kita boleh hadap. Tapi kalau mayat dibiarkan tepi jalan, tak ada siapa nak lalu situ. Busuknya yang teramat. Ya? Maka orang yang nak uruskan jenazah ini, dia tengok pada keadaan mayat. Sekiranya mayat itu mayat reput, mayat yang berulat, mayat kembung dan sebagainya, masih boleh dimandikan, maka mandi sekadarnya. Lalukan air. Lalukan air tempat yang boleh capai saja. Kembung.
Ya, tak maaf cakap, bahagian kemaluan tu pun dah bengkak. Maka macam mana kita nak istinjak dia? Macam mana jenazah biasa? Maka tak payah istinjak, lalukan air je, kawasan yang boleh capai. Dan biasanya kulit dia akan luruh. Kulit kita ni ada 3 lapis. Ni yang sekarang ni yang lapis pertama. Kalau lapis pertama yang tersiat, dia lapis kedua. Lapis kedua ni dia agak licin sikit. Dia dah mula busuk dah, keluar minyak macam tu. Ya. Biasanya kalau kita nak angkat jenazah, kita pegang, dia akan lurut. So, kulit yang kedua tu. Nampak kulit yang ketiga. Macam kelef. Jadi dia sarung macam sarung garet, tapi tu kulit. Jadi bila dah sampai situ memang bau busuk, minyak ataupun air. Air tu air mala nama dia. Kalau kena pada baju, buanglah baju tu. Dia busuk sangat. Kalau kena pada tangan, kita cuci guna air sabun pun tak jadi. Guna air tanah mungkinlah boleh. Maka caranya ialah larutkan air. Kalau ada ulat pada badan mayat tu, mandikan biasa. Biarkan ulat tu. Tak payah kita nak kejar sekejeko, buang-buang kutip-kutip tu, tak payah. Mana yang jatuh, biarkan. Mana yang masih ada pada badan mayat pun biarkan. Kita buat macam kita je. Sekiranya ada rambut, kulit-kulit gugur, kita kumpulkan setempat. Lepas dah mandi jenazah, kita letak atas kain kapan. Rambut-rambut tadi, kulit-kulit tadi letak kat tepi kain kapan tu. Dan kain kapan tu pula, jangan letak kain kapan semata-mata, letak plastik pada lapisan yang atas tu. Letak plastik supaya dia tidak mengotorkan kain kapan yang putih tu kan. Itu antara kaedah dia bagi jenazah reput. Itu kena ada praktikal lah, tengok kan. Tapi kalau jenazah tu tak boleh kena air, tayamum lah. Tayamum di muka dan juga tangan dia. Begitu juga kalau jenazah yang kita tak kena pasti tadi. Contohnya macam jenazah ni perempuan ke lelaki, kita tak confuse. Orang kata gini-gini, maknanya serabut, kata penduduk kampung kata dia lelaki, orang kata dia perempuan, tak ada bukti konkret, jadi tak siapa nak uruskan. Keluarga pula tak ada nak uruskan. Maka dalam hal ini kita tayamumkan dia untuk melepaskan rukun dia, sebab itu lebih afdal daripada kita tak tahu lelaki perempuan. Tapi untuk jenazah yang terakah, tayamum juga dan sebagainya, kulit. Dan soalan yang kedua tadi, sekiranya dalam kubur dia mengiring, biasanya kita buka muka, ciumkan dekat tanah, maka kita kena faham bahawa membuka wajah jenazah, menciumkan tanah di hidungnya, itu sunat. Maknanya kalau tak buat pun tak jadi masalah, sunat. Yang wajib ialah mengiring ke arah kiblat. Mengiringkan mayat ke arah kiblat itu wajib, iaitu hak mayat. Kalaulah ulama kata, kalaulah kita tersalah kebui waring, kemudian dah tanam separuh, baru pasal dia ni dah tersilap ni, macam ni kan. Tersilap maknanya tidak terletangan, tidak diiringkan, maka kena gali balik, wajib gali balik. Tapi ada ulama kata sekiranya dah lama, dah ke bumi dah 2-3 hari, baru kata dia terbalik lah, maka tak payah. Allah Alam. Lalu kena air. Tempat yang boleh capai. Yes, betul. Sabun pun kalau kita pakai sabun, perah je sabun. Lalu kain. Dan termasuk juga kalau jenazah tu badan dia besar. Orang badan besar, lipat dia banyak. Kan, perut dia pun boleh lipat. Jadi kita nak selak 1 lipat, 2 lipat, 18 lipat tu kan. Macam mana nak lipat? Maknanya tebal kan. Jadi setakat mana yang boleh. Tak payahlah kita nak buat, lambat. Maknanya lambat tu menyukarkan kita. Kan? Ya. Solat jenazah ni, mandi jenazah ni, syaratnya ialah meratakan air ke seluruh badan dengan syarat yang mana kita boleh capai. Tak payah tak capai tak payahlah. Termasuk najis dalam badan jenazah ni, tak perlu kita buang semua. Tekan perut. Kenapa nak buang najis dalam perut? Siapa suruh buang najis dalam perut? Ya? Kita kena bersihkan dekat luar tu, yang bahagian tubuh tu je. Luar tu saja. Dia tak payah kita nak korek dalam, nak keluarkan semua, tak payah. Di luar sahaja. Ni kita buat macam roti canai kan. Ni tekan perut. Ada lagi ni. Ini silap. Yang tak boleh menyakiti badan mayat. Allah Allah. Ada soalan? Sebelum kita berakhir? Ada tadi. Kemalangan. Okey.
Baik. Okey, terima kasih Tuan Haji. Soalan tadi siapa Pak? Ada yang katakan? Ya. Soalan jasa gaib. Okey, baik. Okey. Dua soalan ni sebagai yang terakhir ya. Jadi soal apa tentang pertamanya persoalan tentang apa tadi? Boleh tak? Masuk Islam tadi. Orang tu dah masuk Islam, daripada asalnya kafir ke orang Islam. Kemudian bila dah meninggal, keluarganya uruskan cara bukan Islam. Maka adakah jabatan agama boleh berhak untuk mengambil balik jenazah tu, sama ada gali balik ke, tuntut ke? Maka di sini kita bergantung pada identiti dokumentasi. Dokumen tu penting. Jika jenazah tu belum diuruskan, biasanya pihak hospital, kalau mengingat hospital akan minta pihak jabatan agama uruskan jenazah. Biasanya gaduh dengan waris semua, dan kita akan menang surat dokumen. Itu pentingnya kalau orang Islam dia kena daftar dengan jabatan agama bahawa dia dah masuk Islam. Bukan sekadar ucap syahadah tu dari sudut hukum lepas, tapi dari sudut undang-undang kita. Dan sekiranya keluarga nak menuntut, tak boleh. Kita boleh panggil polis kerana dia melanggar undang-undang. Dan sekiranya diketahui dia dah urus secara bukan Islam, sama ada dah ke bumi, kita boleh gali balik untuk uruskan secara Islam, hak kita. Dan sekiranya dia dah dibakar, dah siap bakar dah, macam mana ni? Maka apa boleh kita buat? Kita ambil abu dia, kita hanya sekarang solatkan saja. Solatkan dan terus ke bumi macam Islam. Itu cara dia. Ya. Namun sekiranya dia dah masuk Islam, tapi tak sempat dah daftar, maka keluarga kata saya nak urus secara bukan Islam, cari agama dia lah. Maka kita tidak mampu nak melawan. Sebab dia tidak, dari sudut undang-undang kita tak boleh nak lawan lah. Sebab dia tak daftar. Habis macam mana pula nasib mayat tu? Mayat tak ada masalah, dia tetap dengan keadaan dia di alam sana. Kita adakah menanggung dosa? Tidak. Kerana itu di luar kemampuan kita. Maka kita berlepas tangan. Allahu a'lam ya. Tentang soalan jenazah gaib ni atau apa pada siri lepas kita dah bincangkan. Jadi saya ulang balik. Solat jenazah gaib ni tempoh dia ni untuk orang berapa keluasan dia dan sebagainya, ialah syarat pertama ialah jenazah tu mesti luar daripada Qaryah. Luar Qaryah lah. Contohnya Qaryah macam ada, contoh kita kat Salak Selatan kan. Salak Jaya Selatan. Kat mana? Sungai Besi. Sungai Besi kira Qaryah jauh lah tu. Kita tak ada kemampuan nak pergi sana, maka boleh solat jenazah kat tempat kita. Tapi kalau kita ada kemampuan, ada kenderaan, tapi tak pergi, tak boleh. Dia dengan syarat tidak ada kemampuan nak pergi ke tempat tu. Yang kedua, mesti dah siap mandi kafan lah. Siap mandi kafan. Tak boleh kita kata bila nak solat jenazah ni, bila nak mandi ni, besok. Okeylah saya nak solat sekarang ni lah. Tak boleh. Dia mesti mandi kafan. Ketiga, bila solat jenazah ni boleh dibuat sehingga dalam tempoh 1 bulan saja daripada tarikh pengebumian dia. Bukan hari kematian dia, hari pengebumian dia. Dia meninggal bila? 1 hari bulan. Dia kebun bila? 7 hari bulan. Maka 7 hari bulan tu yang boleh kita kira sebagai sebulan. 7 hari bulan 10 sampai 7 hari bulan 11 sebulan. Itu yang berlaku di zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah solatkan jenazah, tukang sapu di masjid dia, yang mana dikatakan sebulan daripada hari pengebumian dia, Nabi datang, Nabi solat jenazah gaib di tepi kuburnya. Allah A'lam. Selesai ya. Ambil soalan muslimat lah satu lagi. Macam mana? Jenazah apa orang perempuan mengiringi ke kubur. Sebenarnya itu soalan untuk yang akan datang. Tapi tak apa, sebabkan tidak tahu panjang umur ke tidak kan, tergantung pula soalan tu nanti kan. Ya. Maka pada asalnya soalan apa orang perempuan tidak dibenarkan, dilarang oleh Rasulullah mengiringi ke kubur. Tapi pernah berlaku zaman Siti Aisyah radhiyallahu anha baru balik daripada tanah kubur. Sahabat tanya, "Kamu daripada mana Aisyah?" "Aku baru selesai hantar jenazah saudaraku." Kan orang perempuan tak boleh ikut ke kubur?" Kata sahabat. Dulu Nabi larang, tapi sekarang Nabi dah benarkan, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka di sini mengatakan bahawa orang perempuan pun boleh mengiringi ke kubur dengan syarat untuk mengambil ibrah kematian, untuk mendoakan, bukan untuk meratap dan sebagainya.
Ada tak bolehlah meratap. Dulu dilarang kerana orang perempuan suka meratap, menjerit apa semua. Maka tak nak jadi fitnah kepada Islam, Nabi tangguh dulu. Sehingga Islam dah kuat, iman sahabat dah kuat, baru Nabi benarkan perempuan ikut sekali. Namun demikian, ada juga pendapat mengatakan sebaiknya orang perempuan di rumah. Kerana apa? Itu lebih baik kerana dikubur ialah kerja orang lelaki. Orang perempuan tak payah buat apa. Tengok uruf lah, tengok adat setempat kita. Kalau di Mekah Madinah, orang perempuan tak ikut. Tapi di kita kat sini dah jadi kebiasaan. Bukan satu benda yang hairan orang perempuan ikut. Apa sebab perempuan ikut ni? Tak jadi kehairanan pun. Maka tak ada masalah lah. Maknanya bukan benda yang menjadi isu. Selagi mana dia tak meratap, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Ya, Allahu a'lam bissawab. Saya kira setakat itu yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Kerana apa? Sekejap lagi saya ada kursus pengurusan jenazah kritikal di Masjid Negeri Shah Alam. Tutup muslimat dia. Tapi tak tahulah tertutup rasanya program tu. Kalau nak join, besok ada satu lagi. Ini Sabtu kan. Besok Ahad ada lagi di Masjid Mutakin, Wangsa Melawati. Pukul 9 pagi. Itu open. Siapa nak datang-datanglah. Ya, insyaAllah. Allahu a'lam bissawab. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.